Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama berkumpul untuk sesi perkongsian seperti yang telah dimaklumkan, iaitu ijazah versus risalah. Jadi untuk memberkati sesi perkongsian kita pada malam ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur sekali lagi kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk mendengar sesi perkongsian daripada penyampai kita punya ahli panel yang hebat insya-Allah, iaitu Fi Muhammad Hazwan Osman, di mana beliau akan berkongsi berkenaan dengan ijazah versus risalah. Okey, sedikit sebanyak sebelum tu Ana kongsikan sedikit. Okey, sebelum tu lupa pula nak kenalkan diri. Ana Muhammad Ifni bin Samsudin daripada pendidikan Akademi Darul Ilham. Okey. Di sini Muhammad Hazwan Osman adalah seorang guru akademik. Beliau adalah seorang graduan daripada University Plymouth, UK. Minta maaf kalau salah sebut. Bermula jam 9 seperti yang dijadualkan dan akan tamat pada 11 malam insya-Allah. Jadi sebelum kita bermula, sama-sama kita take note. Kalau ada nota, silakan nota untuk kita sama-sama dapat input daripada perkongsian ini, dan kita boleh sama-sama sampaikannya ianya berguna, memang tentulah berguna untuk disampaikan kepada yang lain. Jadi saya rasa Ana tak perlu panjangkan lagi. Ana dengan ini menjemput kita punya panel, iaitu Akhi Muhammad Hazwan Osman untuk menyampaikan perkongsiannya berkaitan dengan ijazah versus risalah. Okey, sebelum tu sedikit kita punya penerangan, sedikit intro. Apa tu ijazah versus risalah ni? Okey. Ijazah versus risalah ni, apa yang Akhi Azwan akan sampaikan adalah berkisar tentang yang pertama, kepentingan tarbiyah di RPT dan mana lebih penting bila masuk U, study atau usrah. Jadi sama-samalah kita bagi perhatian dan kekal hingga akhir sesi kita insya-Allah. Sekali lagi Ana menjemput Akhi Muhammad Hazwan Osman untuk menyampaikan perkongsiannya. Dipersilakan Akhi. Terima kasih kepada Akhi Ifni. Boleh dengar suara Ana jelas Jelas, insya-Allah jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Seperti mana yang Akhi Ifni dah perkenalkan tadi, Ana Hazwan jadi presenter untuk malam ni. InsyaAllah
Jadi kita tak buang masa kita terus masuk. Ana sangat mengalu-alukan lah kedatangan antum. Kalau ada perkara yang nak tanya, boleh tanya bahagian chat dan Ana akan bergantung juga pada chat. Dan dia ada bentuk interaktif lah. Cuma interaktif dia tak pergi kepada software ataupun apps yang lain. Dia dalam Google Meet juga boring, tak rasa bosan dan boleh fokus sampai ke habis program malam ni, insyaAllah. Ana cuba bagi yang terbaik. Okay, Ana nak present Ana punya PowerPoint, insyaAllah. Okay. Okay, boleh nampak ke Ana punya presentation? Okay, Ana nampak. Nampak. Yang lain boleh nampak ke? Nampak. Okay, cantik. Okay. Nampak. Ya? Alhamdulillah. Okay. Malam ni tajuk Jazah versus Risalah. Ana dapat benda ni di UK dan ada repeated daurah yang Ana ikut sendiri berada di Malaysia. Okay, taruh sikit. Ana Hazwan. Boleh panggil Cikgu Hazwan lah. Ataupun kat sekolah memang Ana bahasakan diri Ana sebagai Sir Hazwan lah. Mengajar bahasa Inggeris daripada dulu sampai sekarang, tak berubah. Sekarang ni di SK Kampung Maju Jaya. Siapa yang asal dari Johor Bahru tahu Maju Jaya ni dekat dengan Suara Hidayah, dekat arah Selong. Dah berkahwin dan dipunyaikan 2 orang anak, dua perempuan, Alhamdulillah. Berasal dari Negeri Sembilan. Ana sekolah menengah di MCKK. Kalau MCKK ni, kalau di Johor kita ada EC. Kalau di Perak kita ada MCKK lah, Malay College Kuala Kangsar. Ijazah Ana bahasa Inggeris, bahasa Inggeris dia BATSL, University of St. Mark and St. John. Nama Jawa dia Majon. Plymouth, UK. Dia daripada London tu dalam 8 jam naik bas, 5 jam naik train. Berkembar dengan IPG Kampus Lembah Pantai, IPGA, kampus bahasa-bahasa antarabangsa. Dia dekat dengan dalam 10 minit lah. Okay. John tarbiyah sejak daripada IBT, sejak daripada anak fly ke UK pada tahun 2006. Lama dah, 2006 lah kat UK, 2007 kat sana 2 tahun. 2008 balik Malaysia. Jadi join masa kat UK lah. Lepas tu bila bekerja tu hilang sekejap sebab bekerja di pendalaman. Dan join semula selepas tahun bekerja lah. Join balik Ikram lah. So dalam presentation ni kadang-kadang akan juga guna bahasa Inggeris, kadang guna bahasa Melayu. Jadi kalau boleh your attention is fully required lah. Kalau nak fokus memang kena fokus lah, dia minta fokus kalau tak ada fokus tu insyaAllah memang tak berkesan lah. Di mana-mana tempat pun kalau kita nak join online dia memang mencabar lah, tu memang requiring your focus. And then kalau ada benda yang tak puas hati ataupun ada benda yang nak argue atau nak discuss, boleh beritahu lah. Nanti sebab Ana bila present Ana tak nampak orang chat, nanti minta Akhif ni tolong shout kalau ada question ke ada benda nak tanya ke terus boleh interrupt. Okay, alright. Bagian chat boleh tanya. InsyaAllah Ana memang welcome lah. Sebab Ana cikgu. Bila Ana cikgu Ana akan memang kalau dalam kelas Ana akan tahulah siapa anak murid yang ada mentol dia tak nyala, ada mentol yang nyala, ada mentol yang separuh nyala, ada yang memang tak ada mentol langsung sebab dia tak boleh fokus kan. Ada yang memang tak boleh, benda ni apa benda cerita ni kan. So dalam kelas kita boleh baca facial expression, tapi kalau dalam online ni tak adalah, lagi-lagi kalau orang yang tak buka antum punya video kan, antum punya, jadi memang tak boleh view lah. So macam mana orang yang yang mendengar tu faham adalah dengan dia bertanya kan, ataupun dia reconfirm understanding tu kan. Okay, memandangkan antum semua lepasan SPM ada sini yang belum duduk SPM lagi, boleh letak bagian chat Jadi rasa benda ni satu benda yang normal lah. Kalau cikgu dia tahu benda ni, tapi kalau antum belum tahu, boleh belajar benda yang baru lah, insyaAllah.
ada 3 domain pembelajaran. Mana seorang cikgu tu dia mesti tahu tiga-tiga benda ni. Kalau cikgu tak tahu, maksud cikgu tu dia tak habis belajar lah. Okey. Pertama, faham, ikhlas, amal. Dia pelajar mesti faham, yang kedua dia ikhlas, yang ketiga amal. Itu dalam bahasa Arab lah. Okay, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia cognitive, affective, psychomotor. Dia sama je. Cognitive ialah you understand with your brain, and affective you feel the understanding by your feelings, kan? Dan psychomotor ni kita nak tengok seseorang tu bila dia dapat ilmu tu, dia merasa ilmu tu dan dia boleh buat benda yang dia ajar. Tu benda yang memang semua itu adalah satu orang kata KPI lah kepada student kan. Contohnya kalau antum baca Quran baca Quran, dia mesti rasa dengan dia baca, dan dia baca kalau dia tak faham, satu benda yang sangat rugilah. Apatah lagi bila mana dia tak faham, dia tak boleh merasa kan. Dan apatah lagi bila amal tu, apa benda yang nak amalkan, sebab awal-awal lagi dia tak faham. Sama juga kalau ada antum yang ambil fizik ke ataupun matematik ke ataupun maths kan. Dia kena faham dulu di konsep, dia punya cara gerak kerja apa nama? Cara lupa nama dia, term dia dalam bahasa Melayu. Work process work process dia macam mana. Okay. And then benda tu dirasa kan, rasa dia boring ke, rasa minat ke, rasa challenging ke, rasa benda tu best ke kan, cikgu ni ngajar boring kan. Jadi macam mana nak twist benda tu kan. So efektif tu memang sangat membantu kita punya pembelajaran. Okay. Jadi soalan malam ni boleh tulis bahagian chat Okay. Soalan pertama, Zah Al-Ghifari. Ni dua orang ni adalah sahabat dengan sahabiah yang awal Imam Malik dan Imam Nawawi. Boleh tulis bahagian chat tak? Fahamnya semuanya ada Abu Zar Al-Ghifari berbanding, ada spelling correction itu, berbanding Imam Malik dan Imam Nawawi. Fahamnya mereka tentang Islam. Apa beza fahamnya Islam semuanya ni dengan Imam Malik? Yang mana satu yang lebih menyeluruh, mana satu yang lebih faham, yang mana satu lebih ikhlas, ataupun yang mana satu lebih beramal? Boleh tulis bahagian chat. Fahamnya Sumayyah dengan Imam Malik ya, Haji? Sumayyah dengan Imam Malik, Abu Zar Ghifari dengan Imam Nawawi. Perbandingan antara dua-dua tu. Dan Abu Zar. Boleh tulis kan? Boleh tulis? Nak tulis. Siapa nak tulis lah. Dia tak ada jawapan betul atau salah Minta tulis minta tulis supaya kita tahulah. Okey. Tentang Islam. Ini Nawawi tentang Islam. Okay. Boleh bagi respon kat bahagian chat Betul tu. Okey. Kan ada tulis dekat chat tu. Boleh zoom. Okay, yang lain boleh bagi respon ke? Silakan. Respon berkenaan apa lagi? Respon dari peserta. Untuk apa beza antara fahamnya mereka ni? Mana satu mana yang lebih faham? Imam Malik lebih faham pasal Islam ke ataupun Sumayyah ni dia faham pasal Islam? Okey, boleh respon tu, boleh terus respon soalan daripada Syekh Hazwan dekat bahagian chat. Dekat bahagian chat pun boleh. Bahagian chat. Kalau rasa nak buka mic pun boleh, tak ada masalah. Ada tak ada jawapan betul salah, kita just nak cuba menjawab lah. Ada ke yang sudi menjawab?
Ke soalan ni tak susah sangat? Okey. Mungkin Ana cuba jawab boleh? Silakan. Okey. Tu dah ada dah. Okey. Dah ada yang jawab tadi. Jadi faham Islam sama beza. Dulu faham Islam zaman beza-beza, 2 orang adalah sahabat Nabi. Ketika itu Islam masih diturunkan, okey. Semuanya sebab zaman tu memang tak ada banyak lagi hal cabang lain dalam Islam, iman je, okey. Semuanya lebih memahami Islam berbanding Imam Malik dan Abu Zar Ghifari, lebih faham Islam berbanding Imam Nawawi. Okey. Cantik. Lagi? Seorang lagi? Siapa nak bagi respon? Tak ada? Okey. So, saya sambung So, jawapan tu semua betul Jadi, Sumayyah dengan Abu Zar Ghifari, awal-awal Islam ni, dia tak ada puasa pun. Tak ada puasa. Solat pun solat pagi dan petang. Dan tak ada syariat-syariat lain tak turun lagi Macam mengharamkan arak, macam pergi berperang, tak ada So, diorang faham, apa yang diorang faham adalah benda yang basic dalam Islam, iaitu apa yang diturunkan dalam Quran dalam juzuk yang 30 iaitu mengenai akidah. Apa dia faham dan dia faham dengan hati dia dan dia terus amalkan benda apa yang dia faham. Walaupun Islam pada masa tu pada peringkat awal. Berbanding Imam Malik dengan Imam Nawawi, dia orang adalah zaman kemudian zaman kemudian yang dah ada hadis, dah lengkap. Masa tu Islam dah tersebar hampir 2/3 dunia 1/3 dunia, awal-awal lagi. Dan mereka orang yang boleh keluarkan fatwa dan dia faham tu memang menyeluruh dia faham, okay, so kalau keadaan macam ni, okay, buat macam ni, keadaan macam ni, buat macam ni. So dua-dua ni faham Islam, tapi menariknya mereka ni, dia faham benda itu sebab dan dia faham dan dia terus buat. Compare kita, kita macam mana pula? Kita ni, kita faham, tapi kadang-kadang kita tak buat berbanding mereka. So, rugilah kita. Okay, so soalan dia yang seterusnya adalah, apa jadi kalau kita ikhlas dan kita beramal tanpa kita faham? Boleh terus respon bahagian chat. Kita tak faham Islam tu, tapi kita ikhlas. Kita kan ikhlas tentang Islam dan kita beramal untuk Islam. Apa akan jadi? Boleh siapa respon? Ana buka lah pada soalan-soalan lain. Ada 3 soalan je ni. Apa jadi jika faham dan beramal tapi dia tak ikhlas? Yang soalan ketiga adalah, apa jadi kalau dia faham, dia ikhlas tapi tak amal pun? Ni biasa berlaku di kalangan kita lah, iaitu di kalangan pelajar-pelajar lepas SPM dan juga belia lah. Dia faham, dia ikhlas, dia faham apa tu Islam kan. Abang-abang dah cerita pasal Islam, kakak-kakak dah cerita pasal Islam, dia ikhlas tapi dia tak amal pun. Dan soalan kedua tadi, dia faham, dia beramal tapi dia tak ikhlas sebab kena suruh kan. Dia suruh kena join daurah malam ni, so dia pun join tapi dia tak ikhlas. Okey. Jika ikhlas dan beramal tanpa faham, amal itu mungkin tersasar daripada jalan sebenar. Okay, betul? Soalan 3. Rugi sebab seperti pohon tanpa hasil. Faham, ikhlas tapi tak faham. Betul? Betul? Imam Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah gila. Pada masa yang sama, amalan tanpa ilmu merupakan suatu amalan yang tidak akan berlaku dan sia-sia. Betul? Orang nampak kita dah beramal ni, kita amal, kita buat Islam, kita solat, kita puasa, kita mengeluarkan zakat bagi orang yang dah bekerja lah. Bagi antum yang belum kerja, masa akan datang lah kan. Tapi dia tak faham kenapa dia kena buat benda tu kan. So, dia sama juga, antum pergi ke universiti, antum benda apa yang antum nak buat sebenarnya? Apa benda? Kenapa kena universiti? So, soalan selepas ni lah. Okay. Jadi, bagi Ana rumusan dia adalah dalam sebenarnya dalam, kalau sebab Ana present
tajuk ni pada 3 tahun lepas, dia akan ada dalam grup. So dalam grup tu akan berbincang dan dia akan bagi jawapan lah. So kita online, so kita buat modify sikit lah kan. Okay, jadi rumusan dia lah, apa jadi jika kita ikhlas dan kita beramal tanpa kita faham. So jawapan dia adalah kemungkinan kita akan disalahgunakan bila mana kita universiti nanti. Kita akan disalahgunakan, kita akan diselewengkan oleh orang-orang yang ada kepentingan. Sebab kita tak faham apa kita buat. Tapi kita buat je lah. Sebab kita ikut orang lain kan. Okay. Soalan kedua tadi, apa jadi bila kita faham dan beramal tanpa ikhlas? Itu jadi sia-sia lah. Sebab apa? Tak ada pahala yang kita dapat. Kita faham, kita beramal tapi kita tak mengikhlaskan diri kita. Dan soalan ketiga, apa akan terjadi jika faham dan ikhlas tanpa amal? Maka dia lah seperti tadilah jawapan dia akan jadi sia-sia juga. Sebab dia faham, dia ikhlas, mungkin dia takut, mungkin dia rasa tak selesa kan. Jadi tak beramal pun. Sebab apa? Dia rasa selesa dengan keadaan dia kan. Jadi dia akan berkaitan dengan apa yang antum berada kat universiti nantilah. Di mana biasanya yang anda nampak, kenapa nak bawa pada soalan nombor 3 ni, dia dekat sekolah, dia join nusrah kan. Antum join daurah. Tapi bila kat universiti, tak nak lah join. Rasa saya dah jadi baik, kenapa saya nak join lagi kan? Apa benda, apa lagi nak belajar lagi dalam nusrah ni kan? Tak best lah duduk-duduk je kan. Sekarang ni online lah kan. Bila online, alah online lagi kan. Dah lah online tak ada jumpa, tak best lah tak jumpa kan. Jadi dia rasa tak payahlah, jadi orang baik pun okey juga. Saya faham dah pasal Islam, saya pun ikhlas pasal Islam. Kan biasa benda tu berlaku di kalangan kita dia bukan berlaku pada antum je, di kalangan kita orang pun berlaku juga. Jadi benda ni perlu ditanya selalu Okey. Jadi siapa yang ni memang kepada orang yang nak sambung ijazah di universiti boleh tolong jawab tak di bahagian chat, kenapa ijazah tu penting? Soalan pertama ni, adakah ijazah tu penting dan kenapa? Kalau dia penting, kenapa dia penting, dan kalau dia tak penting, kenapa dia tak penting? Boleh tak kita survive di Malaysia? Soalan adalah survive di Malaysia tanpa ijazah. Penting sebab nak duduk, nak dapat kerja, okey. Kalau tak ada ijazah, maksudnya tak boleh dapat kerja ke? Terima kasih jawab. Yang lain ada boleh jawab? Rasa dalam ni ada ramai ni. Kita ada 59 orang. Katalah Murabi dengan Murabiyah ada 10 orang. So kita ada lagi lebih kurang dalam 49 orang. Boleh jawab juga lah. Kita jawab supaya kita berinteraksi. Penting sebagai alat untuk kita sampaikan ilmu. Okey, betul? Ijazah penting untuk tinggalkan taraf hidup pada masa depan. Okey? Last, siapa lagi boleh jawab? Boleh haji survive walaupun tak ada ijazah. Okey, pakcik. Okay. Penting orang akan lebih dengar percakapan orang berpendidikan. Okay. Mak ayah sedih jika tak ada ijazah. Okay. Mak ayah, dia harapan mak ayah Kita ambil ijazah tu sebab harapan mak ayah, bukan sebab kita nak. So kena resetting balik resetting balik. Itu pada soalan anak yang 3 awal tadi. Dia kena faham, dia kena ikhlas, dia kena beramal. Supaya dia tak ambil ijazah tu disebabkan mak ayah dia suruh. Jadi mereka yang nak ambil ijazah ni, soalan anak yang seterusnya ialah khusus ijazah apa ataupun diploma apa yang antum nak daftarkan, yang nak ikut sekarang. Dengan ilmu kita boleh bantu umat Islam kurang bernasib baik. Alhamdulillah, itu niat yang sangat mulia. Okey, soalan anak yang seterusnya. Apakah khusus ijazah atau diploma yang nak didaftarkan, yang antum nak ikut? Dah register kan? Rasanya kemasukan yang baru ni bulan 9 tak salah. Boleh share kan tak? Ataupun siapa yang belum daftar pun tak apa, boleh tulis apa agak-agaknya kos yang antum nak register. Adit, boleh share? Syariah Islamiah. Okey, bagus. Yang lain? Psikologi. Kos kejuruteraan mekanikal tapi macam tak yakin.
Sains forensik. Okay. Dia awal-awal dia nak masuk misi ni memang tak yakin. Siapa yang yakin tu orang-orang yang bagus lah. Diberi petunjuk kan. Orang yang sangat confident. Bagus lah. Akaun, perniagaan, undang-undang. Okay, bagus. Pengurusan pentadbiran. Okay. Okay, banyak macam-macam ada kan. Okay. Jadi, selepas habis belajar di universiti tu, Anton nak buat apa? Katalah Anton dah habis, Anton dah register, masuk pentadbiran apa tadi? Pengurusan pentadbiran. Okay, lepas tu nak buat apa? Adakah akan sambung study? Adakah akan bekerja? Ataupun akan buat bisnes sendiri? Sebab nak tahu benda yang apa yang Anton akan buat. Biasanya akan bekerja kan? Saya boleh kongsikan kot yang ada dalam ni supaya bila kita berkongsi lagi banyak nanti kita akan dapat kongsi ni, penyampai akan bagi banyak lagi tu panel ni. Jadi tak share ni rugi, nanti kita tak dapat, nanti terpendam, daripada terpendam baik tanya. Kita lebih betul sepanjang sesi nanti dah habis, dah tak boleh nak tanya, baik tanya sekarang. Silakan bertanya. Okey. Terima kasih lagi sini. Okey, ada yang jawab kerja dan kalau rezeki sama belajar lagi. Cari kerja dulu, lepas tu akan stabil sama belajar. Okey. Itu impian anak dulu lah. Sama lah, kita sama. Okey. Biasa orang ni dekat habis SPM, lepas SPM nak sambung jazar, lepas jazar nak kerja, lepas kerja nak ada family. Lepas family buat apa? Ada anak, lepas anak nak sambung study lagi, lepas tu nak sambung study lagi. Dia ada cycle lah. Okay, cycle dia. Tapi kan tadi ada yang tanya apa soalan kita tadi dia tanya lepas ijazah nak ambil apa kan, betul tak Syed? Lepas ijazah nak buat apa kan? Nak buat apa? Okay. Okay. Jadi nak buat apa? Ada yang jawab saya lepas bila ni nak ambil intern. Bagus. Pendapatan termampu tampung hidup 10 tahun akan datang, bolehlah teruskan. Alhamdulillah. Intern Okay. Itu memang nak kata satu benda yang menarik lah kan. Bila kalau dapat benda apa yang kita nak tu sangat-sangat bagus lah. Allah luruskan apa yang kita nak. Okay. Kita masuk kepada LDK kedua. Yang ini nak skip lah, tapi sebenarnya sebab Ana rasa nak highlightkan kepada yang slide seterusnya. Jadi link tak sebenarnya, kenapa nak tanya tadi kenapa ijazah tu penting, kenapa kursus ijazah ni apa benda nak register, betul nak buat apa lepas tu. Link tak, bukan ada synchronization tak dengan matlamat hidup. Apa matlamat hidup kita? Kan? Jadi sejauh mana kita akan meluangkan masa untuk kita kejar cita-cita yang kita nak. Contohnya, okay, ada mungkin daripada antum nak jadi seorang arkitek firm kan, yang canggih, yang top 10 dalam Malaysia kan. So, jadi sejauh mana kita akan spend our time, our energy untuk kejar cita-cita tu. Dan tak rasa jemu ke untuk belajar hari-hari? Memang minat sungguh-sungguh ke? Kita akan bertanya balik, dia banyak pada reflection lah. Supaya kita tahu kita sebenarnya nak buat apa sebenarnya kan? Bila kita kejar untuk study ni, kita nak buat apa? Kan? Lepas tu kita nak buat apa? Dan selepas tu kita nak buat apa? Dan selepas tu kita nak buat apa? Benda apa lagi kita nak dapat? Kan? Dia sebenarnya ada satu cerita di mana cerita Pak Mat, seorang nelayan Pak Mat seorang nelayan ni dia approach oleh seorang investor lah. Dia tanya, Pak Mat hari ni okey tak pergi ke laut menjaring ikan di laut kan? Dia kata okey je, bolehlah hidup dek, dia kata. Okay. Lepas tu investor ni tanyalah, dia kata Pak Mat tak nak beli boat yang lagi besar ke? Pak Mat tanya, kenapa nak beli boat yang lagi besar? Yelah, Pak Mat bila dapat boat yang lagi besar, Pak Mat boleh pergi ke laut lepas yang lebih jauh dan boleh tangkap ikan lagi banyak. Lepas tu Pak Mat jawab, lepas tu nak buat apa kan? Lepas tu boleh beli boat yang lagi besar kan? Boat yang boleh tangkap ikan dengan muatan yang lebih besar dan kita boleh mendarat dekat kawasan pelabuhan
dan mendapat pendapatan yang lebih besar. Lepas tu Pak Mat tanya lagi, lepas tu nak buat apa? Dan investor tu terdiam. Lepas tu investor terdiam. Jadi Pak Mat kata cukuplah dengan apa yang dia rasa. So dia ada dua side lah story ni. Dia kata kita pertama kita bersifat qanaah, cukup dengan apa yang kita ada. Dan yang kedua kita bersifat tahu apa benda yang kita nak kejar. Apa benda yang kita nak kejar dalam hidup ni? Benda apa kita nak kejar dalam hidup ni? Benda apa yang kita nak buat? Ada setengah orang dengan apa yang dia ada cukup. Ada setengah orang dengan apa yang dia ada tak cukup. So dia akan kejar lagi, dia akan kejar lagi, dia akan kejar lagi. Dia akan sacrifice banyak benda untuk dia kejar benda yang dia tak dapat. Kejap Okey, sementara tunggu Azwan. Bolehlah tanya apa yang nak tanya. Sementara boleh tanya ni. Okey. Jadi mungkin sementara menunggu tu mungkin boleh sedikit ulang balik sikit lah tadi bagaimana kita daripada awal tadi. Okey, dah boleh okey? Okey, bagaimana, kenapa penting ijazah, lepas ijazah, dan soalan-soalan yang ditanyakan oleh panel tadi sebenarnya kita nak jelas tentang ke mana kita nak pergi, tujuan hidup kita sebenarnya. Sebab bila kita masuk, kita tak ada tujuan, at the end kita ibarat tak tahu balik ke mana kita nak pergi. Sebab tu soalan-soalan seperti itu ditanyakan supaya kita lebih jelas ke arah mana kita nak pergi. Ataupun mungkin anda boleh misalkan kalau kita keluar rumah, buka pintu, tiba-tiba kita keluar, kita jalan je, nak pergi mana tak tahu dah nak pergi mana. Itu maksud kita tak ada ala tujuan. Dan di kat sini kita akan nampak lebih jelas lah macam mana apa yang kita perlu tuju, apa yang lebih baik. Okey, itu setakat ni lah yang apa yang anda dapat lah. Tepat sekali. Dah ada. Dah dengarkan. Kan tak ada lagi. Okey, teruskan. Sebab tadi ada anak-anak tanya. Okey. Ada iklan sekejap, minta maaf. Okey, teruskan. Terima kasih Ahi buat rumusan tadi, cantik. Jadi sebab ada setengah orang memang dia pergi universiti tu sebab dia disuruh pergi kan. Ada setengah lagi universiti tu tak tahu benda apa dia buat, tak tahu dah habis dah study kan. Lepas dah habis study buat apa? Okey, cari kerja kan. Kita pun masuk kepada alam pekerjaan. Jadi dia sebenarnya dia kena jelas benda apa yang dia nak buat kan. Okey. Jadi yang soalan keempat ialah apakah yang dijanjikan jika menjadi pelajar yang terbaik kan. Jadi bila dia kata bila dia score, so dia senang dapat kerja. Itu benda yang memang real lah. Di Malaysia, jika ijazah tu kita orang antum dapat 4 flat, maka pekerjaan tu lebih mudah untuk kita apply. Hari ni lah. Okey. Tapi apakah akan terjadi jika cita-cita tak tercapai? What will you do? What will you do? Sebab ramai je orang opt out daripada ijazah ni kan. Apatah lagi orang yang sama master, tak habis master. Sama PhD, tak habis PhD kan. So, ada pelbagai jenis kisah kan. Jadi, kita kena prepare. Jadi, bila mana end of the road tu kita sangat jelas benda apa kita nak capai, apa sahaja rintangan untuk mencapai cita-cita antum ijazah tadi tu, dia lebih mudah untuk kita menghadapi dengan hati yang lebih tenang. Okey. Ni kenapa tak boleh gerak? Sekejap Kenapa PowerPoint tak digerak? Cuba kita keluar balik je. Cuba keluar balik dan pisah balik. Okey, ni yang nak di-highlight lah Okey. So, tak nampak. Tadi tak nampak. Tak nampak. Okey, kejap. Mana share sekali lagi. Okey, boleh nampak ke? Sekejap Okey, boleh nampak. Boleh
Okay. Okay, so tadi pasal ijazah benda apa kita nak capai dalam kehidupan kita selepas SPM. So, apakah yang dimasukkan dengan risalah? Risalah ni boleh baca dalam ayat surah 72 ayat 23. Saya nak baca sikit. Dia surah yang ayat yang popular 72 tu tak nak ambil 23 illa balaghan minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasuluh fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Okay. So kata risalah yang dalam ayat ni merujuk kepada Islam. Hendaklah menyampaikan Islam tu kan. Okay. So okay. Jadi dalam chat sebentar nanti boleh tak sharekan ataupun apa yang antum faham tentang Islam? Tadi kita dah cerita pasal ijazah, sekarang kita cerita pasal Islam pula. Apa yang antum faham pasal Islam? Ni nak test ni. Dah join Nusra lama kan? Boleh share dalam chat Oh, terima kasih kepada Hiasrul. Okay, boleh boleh kita berdiskusi. Kita tak kata siapa betul siapa salah. Kita berbincang untuk lebih cantik lah kita punya perkongsian ni. Jangan risau, kita tak ada markah pun dalam ni. Teruskan je kongsi apa yang kita rasa lah. Okey, Akhi Fitri kata Islam tu mudah. Akhi Alif kata Islam agama yang bergerak dan tidak setempat. Akhi Luqman beritahu Islam tu adalah devotion. Okey, tepat sekali. Okey, Akhi Hafizuddin beritahu Islam adalah kehidupan, cara untuk menjadi manusia. Okey. Okey, ada seorang lagi boleh ceritakan Islam dan satu ayat? Okey. Okey. Jadi kalau sepatutnya nanti boleh minta lah dengan apa abang-abang kakak-kakak murabi lepas ni boleh minta lah satu usul, nama dia usul 1. Usul 1 daripada usul 20 iaitu Islam yang syumul. Apa itu Islam? Islam yang syumul. Islam yang lengkap lagi melengkapi. Sebab dalam Islam usul 1 tu sangat bagus. Dia merangkumi segala benda yang sepatutnya kita sebagai orang Islam faham. Sebab Islam ni dia bukan hanya ibadat, tapi dia melangkaui segala-galanya. Dia adalah sistem muamalat, sistem munakahat, sistem kehidupan, sistem pendidikan, sistem ekonomi. Semuanya ada Islam. Tapi hari ni orang nampak Islam hanya pada ibadat. Okay? Jadi, bila tadi ijazah, kita nak belajar sampai peringkat PhD. Lepas kita nak belajar sampai peringkat PhD. Tapi untuk Islam, sampai tahap mana kita dah belajar tentang Islam? Adakah Islam yang kita praktis hari ini benda yang kita belajar masa kita kat tadika dulu? Contoh paling mudah. Adakah tasbih ataupun doa-doa dalam solat ialah zikir-zikir dalam solat, contohnya zikir semasa rukuk, tasbih semasa rukuk, tasbih semasa sujud dan juga doa selepas tahiyat akhir. Adakah yang kita belajar masa kita kecil dulu ataupun kita dah improve dah? Kita dah improve, kita dah belajar, okey, rupanya ada lagi tasbih yang memang Rasulullah baca. Contohnya selepas iktidalan, ada doa yang panjang yang Rasulullah baca. Tapi yang kita ambil yang pendek.
So why not kita ambil yang, kita belajar lagi supaya kita ambil yang memang betul yang Rasulullah tunjukkan. Jadi sejauh mana kita dah belajar, kita challenge diri kita lah. Sejauh mana kita dah belajar tentang Islam. Sebab tadi kita nak belajar sampai ke ijazah. Lepas ijazah kita nak study lagi sampai ke master. Lepas master kita nak study lagi sampai PhD. Tapi Islam ni kenapa kita tak nak study lagi kan? Adakah dia akan berhenti? Ataupun kita rasa okay, Islam kita yang kita ada ni dah cukup dah. That's why tadi Ana kata kalau boleh lepas ni kena minta lah usul satu ni daripada murabi dengan murabiah masing-masing lah. Supaya kita faham bahawa Islam yang kita ada ni kena improve. Kena improve. Sampai bila? Sampai kita mati. So soalan tadi dah baca dah. Okay, jadi next soalan ialah bagaimana kita nak belajar lebih terinci tentang Islam. Soalan yang ni anak tolong jawab. Bagaimana kita nak belajar lebih terinci, lebih terperinci tentang Islam. Okay, terima kasih kepada Akhi Hasrul. Dan Akhi Hasrul dah copy paste usul satu dalam ni. Boleh baca lah, yang lain boleh baca. Ini memang kata usul satu yang merangkumi segala-galanya tentang Islam kan. Tapi macam mana kita nak belajar lagi yang supaya kita tahu bahawa okay, Islam ni adalah sistem yang lengkap. Islam ni daulah dan tanah air atau kerajaan dan ummah. Kenapa ada atau? Kenapa daulah? Kenapa tanah air? Apa kaitan kerajaan dengan umat? Okay. So bagaimana kita nak belajar lebih tentang Islam? Mungkin ada kat sini tadi dia nak masuk kepada ijazah yang syariah Islam kan. So dia lebih beruntung kan. Tapi orang yang nak pergi kepada accountant tadi, kat mana yang antum nak belajar tentang Islam? Boleh jawab tak? Mungkin boleh ulang secara ringkas Pak Ri. Secara ringkas Okey, secara ringkas. Secara ringkasnya, okey, kita dah tahu bahawa dalam ijazah tadi, dalam kita meneruskan kita punya perjalanan hidup selepas SPM, kita tahu dah, okey, ni sampai ke mana lah kita nak buat. Okey, tapi dalam Islam ni sampai mana kita nak buat? Itu soalan pertama lah. Yang perlu diponder lah, tak perlu jawab. Tapi yang nak dijawab tadi adalah bagaimana kita nak belajar lebih terperinci dalam keadaan sekarang, dalam keadaan COVID ni, yang tak boleh berjumpa dengan orang ni. Kita nak belajar tentang Islam. Okay? Ana boleh je macam Akhi Hasrul kata tadi, boleh tak belajar kat YouTube? Boleh je. Tapi soalan Ana tadi ialah lebih terperinci supaya dia terpandu. Bagaimana kita nak belajar lebih terperinci tentang Islam supaya dia lebih terpandu. Boleh je belajar di YouTube, dengar podcast, boleh je join FB live daripada masjid-masjid kan. Boleh je. Tapi apa kaedah yang kita ada sekarang? Cari guru atau kelas online, cari suasana grup untuk jadi pembangkit semangat perkongsian ilmu, usrah, cari bahan guru yang berilmu. Okey. Apa ni? Jumpa Abang Hazwan, usrah. Okey, terima kasih Akhi. Okay. So jawapan dia straightforward lah. Okay. So kami memang menawarkan, kalau antum dah pergi ke universiti, kami menawarkan usrah. Sebab apa? Okay. Usrah, satu kelebihan usrah ikram adalah dia adalah secara small circle. Okay. Ana tak menafikan jasa-jasa pendakwa-pendakwa yang ada pada zaman sekarang ataupun zaman sebelum ni, seperti yang antara yang ni Dr. Mazhar, Dr. Kamilin Jamilin kan, Dr. Rora, dia memang sangat bagus kan. Cuma bila belajar dalam secara masa ni, kita tak dapat nak reconfirm kita punya understanding. Ingat tak jadi awal-awal tadi yang nak bawakan ialah pertama is understanding, faham dulu. Jadi kita faham, kita dapat input. Macam mana kita nak test kita punya input? Jadi kita mestilah ikhlas. How to test? Macam mana kita punya affection ni supaya benda yang kita dapat tu betul-betul reconfirm. Dan lepas tu kita akan buat dalam bentuk tindakan. Jadi tak lain tak bukan ialah kami menawarkan usrah. Sebab usrah ni dia lebih terpandu dan dia dapat dipandu oleh murabi atau murabiah
yang secara terperinci, dan Usrah Ikram ada silibus. Kalau tak percaya boleh minta dengan abang-abang antum, abang-abang, kakak-kakak boleh minta. Usrah yang antum bawa ni dia ada silibus. Dia bukan main bagi. Dia bukan bagian dia seperti ustaz-ustaz yang kat masjid ni, dia ada silibus dia. Macam tu juga kami ada silibus kami yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan target masing-masing. Contohnya di sekolah menengah macam ni cara dia. Di IPT macam ni cara dia. Macam Anas sendiri, Anas membawa belia. Macam ni cara dia. Dia ada silibus dia. Okay. Jadi jawapan dia tadi ialah usrah lah. Usrah. Dan kami offer usrah. Apa beza? Anda dah jawab dah. Kena join usrah ke? Best ke? Kat IPT pun kena join lagi ke? Okay. Join lagi tu, dia akan tanya pada diri dia, sejauh mana kita nak baca pasal Islam. Sejauh mana kita akan meluangkan masa untuk Islam. Kalau kita boleh spend kita punya time untuk main game, untuk tengok Insta, untuk tengok FB, sejauh mana kita akan spend masa kita untuk baca tentang Islam. Tanya diri sendirilah. Biasanya orang akan kata, okay, ni sibuk ni kat IPT. Betul, masa kat IPT sangat sibuk. Ni jawab bawah ni. Masa kat IPT memang sangat sibuk. Tapi hasil daripada survey yang Ana buat kepada rakan-rakan Ana tanya dia, mana yang lebih sibuk? Waktu bekerja ke? Waktu dah bekerja ke? Waktu beruniversiti? Universiti walaupun sibuk, sebenarnya dia tak sesibuk orang yang bekerja. Tak sesibuk orang yang bekerja. Dan IPT ni, orang yang berada di IPT ialah orang-orang yang memang mempunyai orang kata golden age, golden age. Iaitu dia ada masa dia ada tenaga dia, dan dia ada idealisme dia. Yang benda ni perlu digarap ataupun dibentuk sungguh-sungguh supaya dia faham tentang Islam tu. Kalau dia masa ni dia tak faham, dia akan bawa pemahaman dia itu kepada waktu dia bekerja. Pembentukan fikrah pada masa tu dia akan bawa ke situ. Okay. Kena join ke, kena tak nak join ke, tanya diri sendiri lah. Kalau Ana akan kata join lah. Sebab bila Ana join, masa Ana usrah di UK dulu, usrah ni lah menyelamatkan Ana. Okay. Kenapa? Sebab Ana boleh share lah. Bila BATSL ni, okay. Bila BATSL ni, dia tak ada Ana share satu story lah. Dia real happen lah within our batch lah. Bila BATSL, dia bila sampai satu tahap, dia tak ada barrier language. Barrier language. Mana orang tu cakap bahasa Inggeris dengan kita boleh reply dan dia akan masuk dengan assimilate dengan budaya. So memang ada batch sana, is real, yang memang tunjuk langit, which is di disco, yang ada duduk sebilik, lelaki dan perempuan walaupun belum berkahwin, ada yang minum arak. Sebab apa? Sebab dia nak datang, dia English bahasa Inggeris ni datang dengan budaya. Nak tahu Inggeris dengan lebih lanjut, nak tahu lebih mendalam, mestilah tahu budaya sesuatu tu. Sama juga kalau orang nak tahu tentang bahasa Melayu kan, dia akan datang ke Malaysia dan dia akan assimilate dengan budaya. Baru dia tahu, oh rupanya macam ni, cara tutur kata macam ni. Boleh tengoklah cerita tentang Don Ahmad Don Mat Don yang pergi ke Terengganu kan. Macam mana dia seorang British yang datang ke Terengganu dan dia boleh assimilate dengan culture dekat Terengganu kan. Dan dia kecek Terengganu tu, slang Terengganu tu memang pekat kan. Ada soalan. Tanya fikrah tu apa bang? Fikrah tu apa? Okay. Fikrah tu apa Fikrah tu adalah cawan. Kalau kita ada air, kita akan tuang dalam cawan, betul tak? Cawan tu adalah fikrah. Kalau kita ada laptop, kataupun kita ada laptop, fikrah tu ialah kita punya folder. Kalau antum ada YouTube, channel tu ialah fikrah. Okay, boleh berdapatkan perumpamaan dia. Jadi fikrah ni yang akan membentuk kita punya pemahaman tentang apa, bagaimana kita nak respon terhadap soalan-soalan dalam hidup. Contohnya, ada orang kata kita kena sokong Palestin. Ada setengah orang kata, kenapa nak sokong Palestin? Orang kat Malaysia pun ramai lagi yang miskin. Patutnya derma pada orang Malaysia. Ada setengah orang kata, bukan ada adik-beradik kita yang perlukan pertolongan ke? Patutnya kita tolong adik-beradik dulu sebelum kita tolong orang Palestin. Jadi nak menjawab pada soalan-soalan ni, dia perlukan fikrah yang akan jawab. Fikrah dia akan jawab, understanding dia.
iaitu dia akan balik kepada yang apa dia punya Ana punya presentation yang first tadi, iaitu faham. Okay. Kita ada lanjutan sikit. Apa Nanti dia? live dekat IPT busy kan, assignment, presentation, nak kena committed, join seminggu sekali lagi usiran ni macam susah je dia kata. Memang susah pun. Tapi jom kita kira Orang kata susah Jom kita kira. Dalam seminggu, berapa kali je usah? Mungkin 2 jam Mungkin sekali dan dia makan masa 2 jam. 2 jam seminggu, dalam seminggu berapa jam? Boleh kira tak? 24 darab 7. Siapa sini yang kalkulator bagus boleh buat lah. 24 darab 7. Kita ada 168 jam. Yang diminta pada antum 2 jam seminggu dan mungkin ada daurah pada hujung minggu 2 jam juga, mungkin 3 jam lah, ambil 3 jam. So dia ada 5 jam seminggu. 5 jam seminggu. So 5 jam seminggu bahagi dengan 168. 5 bahagi dengan 168 jam. Okay. Darab dengan 100. Hanya 2% je. 2.9%. 3% je. 3% daripada masa antum untuk belajar tentang Islam. Worth it tak? Ke tak worth it? Boleh tanya iman masing-masing. Tak jawab lah dalam bahagian chat. Tanya dada masing-masing. Worth it tak? 3% je. 3% sahaja seminggu daripada seminggu. So, tanyalah diri masing-masing. Tak lama pun. Okay, ini adalah satu surah yang popular lah, surah Muhammad. Nak baca sikit, sekejap mana surah dia. Ayat nombor 7. 6. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah berjanji siapa yang menolong Islam maka Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukan kita. Tadi dia kata dekat mesti kita sibuk kan. Apa garanti yang kita akan excel dalam ijazah? Itu memang kena fokus dalam ijazah kan, kena fokus study, assignment, presentation. Tapi siapa yang betul-betul garanti kita punya rezeki dalam kita continue kita punya ijazah? Allah lah kan. Jadi Allah dia berjanji dia kata ya ayyuhallazina amanu in tansurullah. Siapa yang menolong Allah ni, iaitu siapa yang menolong Islam. Sebenarnya dalam ayat ni pun ada hyperbole. Kalau antum ingat dalam sastra ada hyperbole lah. Allah tak perlu kita tolong dia pun. Tapi Allah offer. Siapa yang faham tadi ni, siapa yang tolong Islam, maka Allah akan tolong dia dan meneguhkan kedudukan kita. Satu benda yang takkan kita tak nak. Kan? Pasti ada syarat-syarat yang kena penuhi kan. Syekh Qutb dalam tafsir Fizilah dia kata ada dalam dua benda. Iaitu dalam alam hati dan alam kenyataan. Siapa ada tafsir Fizilah boleh buka muka surat 51. Iaitu dalam alam hati ni dia ada syarat-syarat, iaitu orang tu kena ikhlas, orang tu kena memenuhi syarat-syarat seorang orang yang beriman. Sebab dia diserukan kepada orang yang beriman. Dan orang beriman ni ada dalam banyak ayat dalam Quran, dia ada ciri-ciri ayat beriman. Orang-orang ni bila mana dia tolong, maka Allah akan tolong dia. Dan juga alam kenyataan. Alam kenyataan ni macam mana? Yang kenyataan ni maksudnya dia kena bentuk dalam tindakan. Kan? Kita nak tolong Islam tapi kita tak ada buat tindakan pun. Kita kata kita kena jadi orang yang bagus, orang yang soleh kan. Tapi kita tak cerita pun Islam pada orang non-Muslim kan. Padahal benda tu kita kena cerita juga. So kenyataan bentuk tindakan ni dia perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan. So very simple lah kan. Tindakan tu perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Kalau tidak diterjemahkan maka dia akan berada dalam alam hati sajalah. Okay? Which is satu benda yang tanya diri sendirilah. Okay. Dan mereka yang berada di IPT ni, mereka yang sambung belajar, yang kata umur prime time ni daripada umur 17 sampai 25, mereka adalah para pemuda yang aset yang sangat penting dalam membina semula umat ni. Antum boleh carilah
orang yang mengepalai peperangan besar dalam Islam, hampir kesemuanya mereka ialah pemuda. Contohnya Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat kepada Nabi Muhammad kan, seorang pemuda. Khalid Al-Walid, seorang pemuda. Bila mana pada perang Uhud tu, bila mana ketua-ketua kafir Quraisy ni dah mati pada perang Badar, dia take over kan. Dia take over dan dia boleh menang pada perang Uhud. Kenapa? Sebab pemuda ni ada ciri-ciri dia yang sangat bagus. Jadi kat mana nak cari orang ni? Di universiti lah. So that's why kami offer usaha ni untuk antum, supaya antum berada dalam saf untuk umat yang membina sebalik umat ni, iaitu umat Malaysia kan, umat Islam di Malaysia dan secara amnya di seluruh dunia kan. Sebab gerakan ni dia ialah satu gerakan yang tersusun di merata dunia kan. Contohnya, okay bang, saya nak sambung di UK lah. UK ada Usra Ikram. Kami nak sambung di Jepun kami ada Usra Ikram. Kami nak sambung di Australia kami ada Usra Ikram. Kami nak sambung, okay, where is it? India, anak tak pasti. Dulu ada. Rasa sekarang ni masih lagi ada. Okay, kami nak sambung kat mana lagi? France. Kat France ada Usra Ikram. So, kita nak kumpulkan orang-orang muda yang intelijen, yang berjiwa besar, yang melihat dunia ni yang berjalan, yang yang ada peluang yang sangat bagus kan, dengan masa dia, dengan tenaga dia, dengan idealistiknya. Kita nak bina supaya fikrah dia cantik kan. Okay, tapi bagaimanakah dengan pemuda Islam zaman ni? Di manakah ramainya mereka? Mungkin ramainya kata ber-TikTok kan. TikTok tu lebih ramai remaja-remaja kan, pemuda-pemuda dalam tu yang khusyuk dengan TikToknya, ramai yang bermedia sosialnya. Dan anda tak kata diorang salah 100%. Media sosial ni adalah alat. Sejauh mana kita menggunakan alat ini untuk kita membina kita punya pahala di akhir zaman nanti. Ataupun sedang kata macam inilah, orang yang faham pasal Islam, dalam kepala dia ada satu mindset, iaitu dia nak tanam padi, supaya padi yang ditanam ni dapat dituai di akhirat nanti. Dan satu benda analogi yang anda dapat daripada seorang ahli pakcik di Indonesia. Okay, so Indonesia pun ada gerakan yang sama dengan Ikram. Pakcik ni kata, kalau kita tanam padi, maka rumput pun akan tumbuh sekali. Tapi kalau kita tanam rumput, maka rumput tak memberikan kita hasil. Anda ulang balik analogi dia. Dia kata, kita ni, kalau kita fikir pasal umat, kita akan berusaha untuk tanam padi, supaya hasil padi ni kita akan tuai di akhirat nanti. Dan rumput akan tumbuh sekali. Tapi kalau kita tanam rumput sahaja, kita tak akan dapat menuai hasil di akhirat nanti. Itu analogi dia lah. Okay. So, kepentingan tarbiyah. Kenapa kena join? Tak boleh ke tak nak join? Ramai. Anda lihat ramai. Dia bukan sikit, ramai. Ramai orang yang join Nusrah di sekolah. Bila pergi ke universiti, dia tak nak join. Dia kata, kenapa nak join? Tak payah join lah. Busy lah. Kan? So, ayat ni menjadi satu hujah bagi mereka. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya, atau tidak usah beriman. Sesungguhnya, orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Maksudnya, kita beriman kepada Quran ni, dia ada benda yang Quran minta pada kita. Allah minta pada kita. Dia ada dua je, beriman atau tak beriman. Beriman atau tak beriman. Buat ataupun tak buat. So, kalau antum tak nak buat, so adalah golongan tu. Kalau antum buat, adalah golongan ni. Ada tak golongan tengah-tengah? Dalam ayat ni tak ada. So kat tengah-tengah ni agaknya bagaimana? Tanya diri sendirilah. Okay. Ayat yang seterusnya, surah Al-Hajj ayat 54. Dan agar orang yang diberikan ilmu meyakini bahawa Quran tu benar daripada Tuhan, lalu mereka beriman, hati mereka tunduk kepadanya, dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Kita nak pergi ke universiti kan,
jalan tu supaya kita nak lurus kan, supaya mudah, Allah bagi kita pertolongan, Allah bagi kita hidayah, supaya senang nak buat assignment, senang nak buat presentation. Dia yang jaga kita punya rezeki. Tapi bila kita faham pasal Islam ni, kita tak lagi susah. So satu benda yang pelik lah, satu benda yang sangat pelik. Kenapa kita memutuskan rantaian yang sangat strong ni kan? So kenapa specialnya halakah ikram ni, anda present tadi lah. Halakah ikram ni sebab dia adalah pemantauan secara spesifik. Apa jadi kalau ada abang kita orang tak suka? Boleh dia satu benda yang anda baru tahu lah. Kalau ada abang-abang atau murabiah yang antum tak berapa selesa, boleh mohon untuk tukar halakah. Boleh mohon untuk tukar halakah. Tapi join lah. Pertama first is join dulu lah. Join dulu, tanya dulu, participate, aktif kan. Bila halakah sekarang ni halakah online. Bila ada soalan jawab kan. Bila bagi kerja buat macam cikgu dalam kelas kan buat. Tapi apa jadi kalau cikgu dalam kelas bila cikgu tanya soalan tak ada orang jawab. Bila cikgu bagi kerja tak ada orang buat. Cikgu tu akan buat apa? Cikgu tu akan belah. Samalah, kita sama je kan. Masa kita cakap dengan dinding kan. Cakap dengan dinding hari-hari bosan lah. Samalah. Jadi dia adalah dua hala kan. Halakah ni dalam ikram dia adalah dua hala. Jadi antum excited, maka murabiah pun akan excited. Murabiah akan excited. Samalah. Okay. Dan memang anda tekankan sungguh-sungguh lah. Antum bila dapat usrah ikram ni pegang sungguh-sungguh. Sangat-sangat special. Dia sangat menguntungkan sampai ke hari kiamat. Sangat-sangat menguntungkan. Compare dengan kami, Ana sendirilah yang dapat lewat. Ana secara peribadi, Ana sangat jealous dengan orang-orang yang dapat usrah. Yang daripada sekolah hidayah kan, especially. Kalau tahulah sekolah hidayah adalah salah satu sebuah sekolah di bawah ikraman. Daripada form 1, daripada form 2 dah dapat usrah dah. Dia tahu dah benda apa dia kena buat. Tapi Ana tak dapat kan. Ana dapat kat universiti. Yelah, rezeki masing-masing. Tapi bila dapat faham tu dia satu benda yang special lah. Kita belajar balik pasal Nabi Muhammad. Kita belajar balik pasal Islam. Kita belajar balik, oh rupanya macam ni. Oh rupanya macam ni. Oh rupanya macam ni kita bertadabbur dengan Quran. Oh rupanya macam ni. Hadis macam ni. Macam mana kita nak pastikan hadis tu sahih. Kenapa hadis tu dikira sahih. Jadi benda tu bukan special pada orang yang belajar pasal agama je. Orang yang profesional macam Ana pun, orang yang belajar bahasa Inggeris pun boleh dapat kan. Dan benda tu sepatutnya menjadi common knowledge kepada semua orang Islam. Bahawa dia kena belajar Islam sampai ke titik pengakhiran hidup dia kan. Supaya dia upgrade, keep on upgrade. Okay, satu ayat yang Ana nak bawa kepada antum semualah. I'lamu annama al-hayat dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwal wal aulad. Tadabbur daripada surah ini Ana ambil daripada huraian yang dibawa oleh Ustaz Nu'man Alihan. Kalau antum power dalam bahasa Inggeris, boleh follow dia lah. Dia kata dalam ayat ni dan ayat ni dia kata you better know, dia kata lamu. Tahu tak? Dia kata hayat dunia, la'ibu perkataan tu games. Games ni lah mainan. Kan orang sekarang kan suka main game, main PUBG kan, main apa lagi game-game yang ada kan. Memang suka main game kan.
dan dia adalah lahu, entertainment kan. Entertainment ni benda yang kita nak berhiburan, macam haja lawak, macam apa lagi, kita suka orang tengok menyanyi, orang buat lawak, orang berlakon, orang apa lagi, orang buat sketsa, orang buat teater, orang buat tarian kan, entertainment kan. Dan juga wazina ni maksudnya dia bukan zina, orang perempuan apa yang tengok cermin lama-lama tu, menyolek solek kalau tengok cermin tu 15 ramai anak dan juga harta kan, mengumpul anak dan harta, beri rezeki masing-masing lah. Okay. Kama salil ghaisin a'jabal kuffar, similar to the perfect rain. Ghais, perkataan ghais ni ghayasa. Ghais ni ialah hujan Arab ni, dia sangat powerful. That's why Ana ambil bahasa, Ana ambil comparing dia dengan bahasa Inggeris. Sebab Ana tak jumpa yang bahasa Melayu, maafkan Ana. Ghais ni ialah hujan yang ngam-ngam. Hujan ngam-ngam macam mana? Hujan yang dia tak lebat sangat, dia tak, bukan gerimis. Dia bila sampai tu basah yang cukup untuk pokok, cukup untuk tanaman, cukup untuk manusia. Dia ngam-ngam. Dia ngam-ngam. Yang menyebabkan kufar, dalam kata ni bukan orang kufar. Kufar kat sini ialah orang berkebun. Menyebabkan orang-orang berkebun ni, siapa yang tanam benih ni, rasa sangat happy. Sangat happy. Dan menyebabkan tanaman tu menghijau. Macet dan menghijau. Bukan macet. Macet lah. Dia macet lah. Mana dia bila mana, contoh macam kalau antum perasan, kalau Malaysia ni dia tak ada exactly musim penanaman. Dia biasanya kita akan tanam sekitar bulan 5 ataupun sekitar bulan, tak silapnya bulan 2 bulan 2, bulan 5 tak ingat lah tanaman kat Malaysia. Bulan 2 tak ingat. Tapi kalau di negara-negara 4 musim, dia akan start tanam ni masa musim musim bunga. Musim bunga. Kalau musim bunga tu semua tempat bunga, pada rumput pun bunga. Masa tu dia akan tanam. Okay. Tetapi mereka melihat tanaman ni turns to yellow, fatahuru musfara. Dan dia menjadi yakunu hutama. Menjadi kering. Dia tak sempat nak tuai pun. Tak sempat nak tuai. Dia tanam naik, macet, tetapi terus jadi kuning dan terus tak boleh nak dituai. Terus jadi daun-daun yang tua. Itulah perumpamaan mereka ni menerima the intense punishment. Orang yang tak sedar ni za'abun syadid. Dan mereka sebab apa? Mereka tak sedar bahawa dunia ni adalah games. Dunia ni adalah games, entertainment dan beautification. Dan ditutup dengan perkataan wamal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Living in this world is amount to nothing but deceived by it. Mata'ul ghurur. Dia ditertipukan oleh kenikmatan dunia. Jadi kalau kita buat anda tambah sikit, kalau kita bawa benda analogi Allah sebut ayat ni kepada mereka-mereka yang akan sambung belajar di IPT, antum akan terpedaya dengan kesibukan nak buat presentation,
kesibukan nak buat assignment, kesibukan nak pergi kuliah, kesibukan untuk mengejar buat kerja-kerja yang boleh bersyarah, kan? Tapi sebenarnya benda tu dia perlu betulkan balik dia punya mission dia. Sebab apa? Kalau tak betul, dia akan mata' ulul. Okay? Allah dah beritahu dalam Quran. Okay. Jadi, okay. Sikit lagi ni. InsyaAllah sikit lagi. Tak ada banyak pun. Mana lagi penting? Ijazah ke risalah? Kenapa? Soalan kedua, bagaimana nak selarikan bahawa ijazah yang kita nak buat ni ataupun sedang buat supaya dia selari dengan risalah? Ana rasa anak kat sini Ana memang berhentilah. Ana berhenti sekejap. Ana bagi dalam 3 minit. Benda ni memang kena buat sungguh-sungguh supaya dia ada satu sesi reflection. Tanya balik dalam diri masing-masing. Ana bagi dalam 3 minit untuk tulis bahagian chat. InsyaAllah. Kira boleh lihat presentation ni. Okey, boleh sama-sama lah jawab dalam masa 3 minit. Kita akan kembali balik untuk kekal terus kat sini, cuma fikirkan apa pentingnya seperti yang ditanyakan di sini lah, dan kita sama jawab di dalam chat tu insyaAllah. Kita join je lah. Saya join lah. Kau macam mana? Kita join je lah apa benda program universiti. Program universiti kan okey. Dua-dua lah dan mengejar ijazah untuk menampung kehidupan dari segi rumah tangga dan lain-lain. Okay. Aina Amirah jawab, dua-dua penting. Ijazah ialah alat untuk sampaikan risalah. Sentiasa refleks diri, join usrah untuk kekal di landasan betul. Usrah tak wajib di uni tapi ia keperluan untuk diri. Okay. Betul. Semua jawapan betul. Saya selari dengan jawapan Akhif ni begitu tadi. Dia selari, dia adalah alat. Dia adalah alat. Ijazah ialah alat di dunia, usrah ialah alat di akhirat. Antum nak kerja mana? So selarikanlah. Supaya susunlah masa tu betul-betul. Susun masa tu betul. Supaya tak tertinggal. Ana melihat ada orang yang memang dia opt out. Dia melihat, dia kata tak apalah bang, saya sibuk lah, memang sibuk lah, tak boleh nak fokus lah nak di usrah sebab ada assignment minggu ni. Minggu depan ada assignment lagi. Minggu depan ada assignment lagi. Assignment memang tak pernah habis. Dia sama je dengan orang yang bekerja kan. Kalau orang yang bekerja kat sini, boleh tak? Sibuk lah minggu ni, ada kerja lah, ada apa, away Biasa kalau orang Melayu panggil outstation Tapi kalau Ana memang background bahasa Inggeris, Ana tak kata outstation tu salah lah.
Kita ada stesen, contohnya antum bayangkan ada stesen, bus station, antum berada kat luar bus station tu. Tu nama up station. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggeris kita I'm away kan. Orang yang berada di luar kawasan lah. So minggu ni away lah, minggu depan overtime, minggu depan sibuk lah kerja, minggu depan sibuk lagi. So kesibukan ni tak pernah habis. Macam ana kongsi yang tadi kan, dalam surah Al-Hadid, dunia ni, inilah sifat dia. Dunia ni sifat dia. Allah dah terangkan dah. Allah dah terangkan surah Hadid ni. Nanti kalau antum ada masa, tengok balik surah Al-Hadid ayat 20 ni, tengok balik. Dan boleh Google surah Al-Hadid ayat 20, Nu'man Alihan. Dia cerita dia lebih perfect lah daripada Ana. Dan sebab yelah malam ni kita ada masa yang pendek. Dan kita kena faham sungguh-sungguh lah. Dunia ni sifat dia macam ni. Allah dah bagi sifat macam ni. Jadi bagaimana kita interact dengan dunia yang Allah dah bagi pada kita tu bergantung pada kita yang kita faham lah kan. Sebab tu tadi faham tu sangat-sangat penting. Dia membina fikrah kita. Okay. Last siapa yang baca ni? Siapa yang tulis ni? Okay. Alif tulis pada pandangan saya kita harus urus masa. Betul? Kerana risalah dibawa sampai mati, pembelajaran harus berjalan seiringan dengan risalah supaya kemenjadian pemuda lebih hebat untuk bawa agama dalam diri ini. Betul? Sangat betul. Okay. Nazura tulis susun jadual harian dengan baik, keduanya penting, tapi kita kena tahu our real priorities. Betul So samalah, contoh macam ni lah. Contohnya Uti Nazura beritahu pada Murabiah, kakak esok ada final exam lah, boleh tak usrah malam ni ditangguhkan? Kalau kakak tu kata tak boleh, kena usrah juga. So kalau bagi anak kata kakak tu bengong lah. Dia usrah ni, dia kenapa nak kata dia bengong? Sebab dia usrah ni dia ialah membina manusia, dan bila manusia ni ada sifat kemanusiaan dia. Sifat kemanusiaan. Jadi kalau dapat kakak macam tu, kena cakap elok lah. So tapi kalau antum boleh je kan, sebab ada setengah orang okey je, esok exam, hari ni ada usrah. Ada setengah orang okey je, ada setengah orang tak boleh kan, sebab dia boleh buat satu kerja dalam satu masa. Depends lah, depends pada masing-masing. Tapi kalau Anas sendiri, saya pribadi, esok ada final exam, malam ni tak buat usrah, sebab kita ada sifat manusia kita. Tapi usrah tu penting. Usrah tu penting sebab dia nak bawa ke akhirat. Okey. Dah habis. Ana buka kepada Q&A. Kalau ada soalan, Q&A lah. Okay, Alhamdulillah. Perkongsian secara ni dah habislah sebenarnya, tapi kita nak bertanya, kita nak buka sesi soal jawab lah. Bagi siapa yang mendengar dengan penuh tumpuan, akan merasakan yang macam satu sungai yang mengalir dalam diri dari rasa basah. Jadi tanya apa yang nak tanya, supaya terjawab soalan yang berada di fikiran. Misalnya Ana pasti mesti ada soalan tu dalam kepala, cuma takut-takut nak keluarkan. Sebenarnya jangan disimpan. Nanti bila kita tak tanya dalam keadaan yang circle yang macam ni, nanti dia akan terjawab di circle yang lain. Maksudnya macam itulah. Baik, kita tanya di tempat yang betul lah, di sini. Jangan bertanya di tempat yang kita tak biasa. Boleh ke macam tu? Betul tak? Kalau ada soalan tu jangan dipendam lah. Jangan dipendam. Okey, kalau boleh bertanya lah, tanya soalan. Tak kena denda, tak kena compound kita tanya je dekat dalam chat ni supaya terjawab apa persoalan yang berada di minda dan terjawab lah. Sementara ada ni, nanti kita tak tahu bila masa lagi kita akan sempat. Adakah kita sempat untuk bertanya soalan tu? Maka tanyalah, jemput untuk bertanya.
Okey. Ada satu soalan ni. Okey, sebagai pelajar, pelajaran penting ijazah nombor 1 tapi risalah bukan nombor 2. Ni keterangan, kenyataan Sebagai pelajar, pelajaran penting ijazah nombor 1 tapi risalah bukan nombor 2. Ini. Okey. Ni ada Azwan, ada pertanyaan kat sini. Saya nak tanya, saya ada classmate Cina, kita orang rapat jugalah dan saya suka dedakan Islam dekat dia. Dan saya suka dengar tentang agama dia. So pertanyaannya, macam mana nak tarik orang yang bukan Islam masuk ke dalam Islam dengan lebih berkesan? Okay, Naki boleh jawab soalan ni? Hello? Test, 1, 2, 3. Okay. Okay. Soalan yang pertama, macam mana nak tarik orang yang bukan Islam masuk ke dalam Islam dengan lebih berkesan? Okay, nak jawab 3 soalan ni dulu nanti kalau siapa lagi nak tanya nanti boleh ni lah, boleh tulis. Okay. Kata-kata semangat supaya kekal dalam surah. Semangat Anda tak tahulah semangat ni akan turun akan naik kan. Dia akan turun dia akan naik. Jadi tapi kita kena tahu kenapa kita join Nusrah lah. Why factor. Kalau mana-mana kalau kita pergi mana-mana program motivasi, kita kena tahu why factor tu lah. Why factor. Why factor ni sama ada is being given or being created. Sama ada kita ambil daripada apa yang Allah bagi pada kita dalam Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 142 yang kita dilantik sebagai khalifah dan juga umatan wasatan, ataupun kita create untuk diri kita. Kenapa kita nak join Nusrah? Bagi Ana secara personal, kenapa nak join Nusrah ni sebab Usrah ni dia menceritakan benda yang tak ada dalam silibus. Tak ada dalam silibus sejarah di SPM, tak ada dalam silibus agama Islam dalam SPM, tak ada dalam silibus di MISTI, tak ada dalam silibus tu. Ana tak dapat lah. So bila dia tahu Usrah, ni rupanya Portugis yang datang Melaka tu memang purposely nak datang Melaka. Ana dulu Ana ingatkan dia untuk dapatkan 3G tu kan, Gold, Gospel and Glory. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia memang nak menawan kota Melaka. Dia orang datang daripada Portugal tu berbulan-bulan nak mencari Melaka. Okay, why? Dia dapat why factor lah kat situ sebab Ana suka sejarah. Rupanya macam ni. Kenapa benda ni tak diceritakan? Rupanya benda ni ada dalam kitab kita. Kitab-kitab ulama' mutabar dulu ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tapi tak ada dalam bahasa Melayu. So, kat mana sources nak dapat? Tak lain tak bukan, memang Usrah lah. Usrah nak akan dapat cerita. Okay? So, kekal tak kekal tu memang iman lah yang jawab. Iman jawab. Supaya kekal macam mana? Kalau Ana kata, be positive, try to improve your ad-din at least 1% per day. Man yuridillah bihi yufaqihu fid din. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak kebaikan bagi dia, maka Allah akan bagi dia kefahaman dalam agama. Ana pegang lah, Ana dapat hadis tu first time, Ana pegang sampai hari ni. Okay, untuk Ukhti Ilina. Untuk Muhammad Syazwan, saya nak tanya, classmate Cina, kita orang dapat juga. Okay, sama dengan Ana. Ana dulu memang ada classmate Cina, classmate India. Ana cuba cerita pasal Islam, tapi tak berjaya lah sampai sekarang. Saya suka sedahkan sama. Dia suka dengan tentang agama dia pun sama. Sebab Cina ni, dia tak ada agama yang really kata based on Samawi kan. Dia tak ada kitab dia ada Buddha dan juga percampuran dengan dia belief daripada masyarakat dia kan. Sebab tu contohnya kenapa 4 tu sangat tak disukai. Nombor 4 tu tak sangat disukai oleh orang Cina sebab disinonimkan dengan kematian. Sebab sebutan kematian dalam Cina, dalam bangsa orang Cina dengan
nombor 4 lebih kurang sama bunyi dia. That's why dia tak suka nombor 4. Sebab tu kalau pergi ke apartmen-apartmen, kalau kawasan yang memang ramai Cina, dia akan ada apartmen nombor 3, lift nombor 3, tingkat 3 dan juga 3A kan. Bayangkan dia tak suka nombor 4 tu sampai jadi 3A kan. 3A, lepas tu baru nombor 5 kan. So tu benda yang kalau nak tarik, Ana galakkan Syazwan untuk join kita punya kelas bawah Ikram, iaitu perbandingan antara agama, iaitu kelas apa nama? Akhir Asrul, kelas apa Asrul? Akhir sini kelas apa? Perbandingan antara agama? Mujahid training. Yes, Mujahid Syazrul kami training. ada Mujahid training. Yes. Kita ada Mujahid training bawah Hidayah Center kan. Even sebab Hidayah Center ni dia dah ada syllabus macam mana kita nak approach non-Muslim di Malaysia. Dan ramailah, even kawan Ana pun ada seorang yang best Ana masuk Islam bawah Hidayah Center. So boleh join lah, dan boleh ni sebab dia lebih tersusun. So tapi kalau secara peribadi macam mana nak tarik, kita kena tahulah. Kita kena, kalau buat perbandingan ni, dulu nak suka buat perbandingan, tapi sebenarnya Ana tertarik dengan non-Muslim kat UK ada seorang yang Muslim, memang join Nusrah, dia memang committed dengan Nusrah. Dia buat apa-apa macam biasa, lepas tu borak-borak ialah housemate dia dan satu hari salah satu orang housemate dia ni pregnant. Bila pregnant, dia jumpa dengan akhwat ni, dia kata apa yang sepatutnya saya buat. Lepas tu dia kata jangan abort lah, jaga anak ni. Lepas tu satu soalan yang ditanya, boleh tak saya nak masuk Islam? Soalan ditanya pada Uti tu, akhwat ni, boleh tak saya masuk Islam? Sebab saya sangat tertarik dengan perwatakan akhwat ni. So bila benda ni diceritakan pada kita orang, satu benda yang menarik adalah kita nak tarik orang lain ialah dengan kita punya akhlak. Tindakan kita memang menarik orang lain. Seperti mana dalam hadis yang kita bila tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah Rasulullah punya akhlak? Akhlak dia lah seperti akhlak disebut dalam Quran kan. Dia adalah Quran yang berjalan. Macam itulah, kalau boleh kita pun jadi Quran yang berjalan. So Ana pun tak ada perfect sangat Ana boleh tarik kawan-kawan Muslim mana kan, tapi cubalah yang terbaik. Gitulah. Okay, soalan Zaitun, adakah Ustaz Ikram khusus untuk pelajar IPT atau terbuka juga kepada pelajar lepasan SPM yang terus memilih untuk bekerja? Kami memang terbuka sejak Usra Ikram ni untuk daripada sekolah rendah, sekolah menengah, lepasan SPM yang terus bekerja, yang generasi tua pun ada. Memang terbuka. Tapi berbezalah dia punya pembawakan dia berbezalah. Contoh Ana sendiri, Ana memang membawa mereka yang bekerja. Kami ada juga cuba nak bawa lepasan SPM yang bekerja, tapi biasanya ramai antara mereka yang syok bekerja. So bila tanya nak join Nusrah tak? Tak sempat lah bang, outstation. Tak sempat lah bang, sibuk. Jadi mungkin kat situ kefahaman dia lah, bagaimana dia memilih kefahaman dia kan. Tapi kalau siapa yang nak join lepasan SPM yang bekerja, memang kami memang open hand. Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Kawan saya tanya, Azaria, kalau dekat IPT boleh join Usrah, tapi kalau dah kerja nak join Usrah daripada mana je? Biasanya kami akan follow up lah. Kalau daripada IPT memang dah join Usrah, bila kerja nanti boleh beritahu pada murabiah masing-masing. Kami posting kat sini, contohnya posting kat Johor Bahru atau posting dekat Selangor, boleh beritahu kepada murabiah dan kami akan follow up lah. Kalau murabiah tu tak follow up, boleh cari Ikram kawasan. Macam kami kawasan BJB ni boleh directly tanya pada saya ya, ataupun directly tanya pada Akhif ni ke atau murabiah masing-masing kan.
Macam saya sendiri, saya ada jawatan dalam iklan BJB, saya sebagai TYDP. Tanya saya terus, boleh, saya akan boleh arrangekan, tak ada masalah. Kalau misal kata tak jumpa juga, bolehlah tanya pada mana yang kenal. Tapi kalau tak pun, saya offer lah, boleh tanya saya, tak ada masalah. Kalau dalam iklan BJB tu ataupun PM je, messenger dalam iklan BJB punya page kan. Okey, Akhi Hafizuddin tanya, saya minta pendapat, sekali saya ada perasaan ragu tentang maklumat yang disampaikan oleh sisi usaha. Macam mana saya nak pastikan maklumat yang disampaikan tepat dan cara nak buang perasaan ragu-ragu? Oh, ini perasaan ragu ni dalam bahasa Arab kita panggil dia perasaan siqah. Percaya dan kita nak guna informasi yang kita nak dapatkan. Even Ana pun, tak semestinya maklumat yang disampaikan oleh usaha tu betul. Tapi kita bercek. Macam mana nak bercek? Pernah dapat tak skill nama dia? Sekejap ada iklan. Anak-anak nak tanya sekejap. Okay. Jadi dia sikah lah. Sikah ni kena bina Sikah ni kena bina. Dan yang kedua, kalau misalnya kata ragu-ragu, boleh dah bercek dengan maklumat tu, tak ada masalah pun. Sebab kita manusia. Tak semestinya maklumat yang anda sampaikan dalam usaha tu betul. Dan boleh tegur pada murabi jika dia salah info kan. Seperti ini, kalau fakta-fakta tu menyebabkan fakta yang boleh tanyalah, dapat mana buku, dapat mana cerita ni, dapat mana cerita ni. Dan kata dalam rasanya kalau antum nak cari macam mana nak pastikan maklumat tu sampaikan tepat, dia sepatutnya dalam semua silibus sekolah menengah, dia ada satu, bukan silibus sekolah menengah, silibus yang diturunkan kepada perpustakaan, iaitu literasi maklumat, information literacy. Bagaimana kita nak memilih maklumat supaya kita boleh saring maklumat tu betul ataupun salah. So kalau siapa yang berminat lagi untuk cari mana kita nak ni, nama skill tu adalah literasi, information literacy. Itu pasal Palestin. Kemudian sumber tentang Palestin ni dah bahasa Arab. So kita kena rujuk pada orang yang pandai bahasa Arab. Kalau nak cerita pasal tamadun ataupun teknologi di UK ataupun di US, mestilah dalam bahasa Inggeris kan. So kita kena tanya kepada orang yang mahir dalam bahasa Inggeris. Macam itulah. Kemahiran berbahasa tu memang sangat penting. Okey. Rasa tak ada soalan lagi. Soalan pulangkan semula kepada Akhi Hifni. Hopefully soalan-soalan jawapan mana memenuhi lah memenuhi soalan memenuhi cita rasa antum masing-masing, insyaAllah. Okey.